Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ustazah Huda dalam segmen kelas variasi sains. Pada minggu lepas, Ustazah ada membincangkan tentang kitaran air semula jadi. Pada kali ini, Ustazah ingin berkongsi dengan murid-murid tentang tumbuhan. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Tumbuh-tumbuhan memberi banyak manfaat kepada makhluk di muka bumi. Fungsi tumbuhan sebagai sumber makanan kepada manusia dan haiwan telah dijelaskan dalam surah Abasa ayat 24 hingga 32. Tumbuh-tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan. Yang pertama, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Manusia menggunakan tumbuhan untuk merawat luka, contohnya pokok lidah buaya. Yang kedua, sumber udara. Jika kita perhatikan apabila berada di kampung, kita berasa lebih tenang dan nyaman kerana di kampung banyak pokok-pokok berbanding berada di bandar. Habitat untuk haiwan. Kebiasaannya haiwan akan tinggal di hutan sebagai habitat. Oleh itu, terdapat hutan simpan yang tidak boleh diterokai untuk menjaga habitat haiwan. Contohnya singa, harimau, monyet dan sebagainya. Kemudian, sumber makanan untuk manusia dan haiwan untuk meneruskan hidup. Contohnya buah apel, nasi dan sebagainya. Keperluan asas biji benih bercambah. Yang pertama, air yang mencukupi. Yang kedua, udara. Yang ketiga, suhu yang sesuai. Kenapa suhu yang sesuai? Sebab biji benih tidak dapat bercambah apabila suhu terlampau sejuk atau panas. Menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Langkah yang pertama, letakkan semua pokok A, B, C dan D di luar kelas. Kedua, siram pokok setiap hari kecuali pokok A. Yang ketiga, tutup dan ikat dengan plastik jernih pada pokok C. Yang keempat, tutup pokok D dengan kotak. Selepas 2 minggu, kita dapat perhatikan bahawa pokok A akan kelihatan layu, manakala pokok B subur, pokok C juga layu dan pokok D juga layu. Mengapakah perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku disebabkan pokok A tidak mendapat air, pokok C tidak mendapat udara, pokok D tidak mendapat cahaya matahari. Tumbesaran pokok B adalah lebih baik kerana mendapat keperluan asas air, udara dan cahaya matahari. Seterusnya, menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Langkah pertama, letakkan pokok A dan B di luar kelas. Siram kedua-dua pokok itu setiap hari. Langkah yang kedua, tuang larutan baja ke dalam pasu A sahaja. Selepas 2 minggu, kita dapat perhatikan bahawa tumbesaran pokok A lebih baik kerana mendapat nutrien. Nutrien ialah keperluan penting dalam tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup lebih subur. Di bawah keadaan-keadaan yang sesuai, biji benih bercambah menjadi anak pokok. Apabila anak pokok membesar, bilangan daun bertambah. Saiz daun-daun juga bertambah. Lilitan batang bertambah
dan menjadi lebih besar. Tumbuhan tersebut menjadi semakin tinggi dan semakin matang. Terdapat 5 peringkat dalam pertumbuhan tumbuhan. Peringkat pertama adalah biji benih. Biji benih mengalami pencambahan untuk membentuk anak pokok. Anak pokok terus membesar dan menghasilkan bunga. Peringkat terakhir dalam pertumbuhan adalah penghasilan buah. Sampai di sini sahaja daripada Ustazah. Ustazah doakan kepada semua murid dapat belajar kerana Allah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.